Zaman dahulu, kuih ros kebiasaannya kerap diperolehi ketika musim perayaan Hari Raya Aidilfitri. Kuih ros mudah disediakan, tahan lama dan meskipun dengan modal yang kecil, banyak kepingan kuih ros boleh dihasilkan. Segmen tradisi kita, Buletin TV9. Telur, tepung beras, santan, gula pasir, garam secukup rasa dan kapur antara bahan yang diperlukan untuk menghasilkan adunan kuih ros. Proses bermula dengan memasukkan telur ke dalam mesin pengadun dan pukul hingga kembang. Kemudian masukkan gula serta kapur yang sudah dilarutkan dalam air. Ini antara petua kuih ros rangup. Berikutnya, masukkan santan dan garam untuk menaikkan rasa lemak. Selepas itu, baharu masukkan tepung sedikit demi sedikit. Bersesuaian dengan namanya sebagai kuih ros, adunan mestilah dicampur dengan sedikit perasa ros. Cabaran memang ada. Semua penghasilan yang kita buat biasanya memang ada cabaran. Nombor satu, kesilapan. Sedikit kesilapan akan menyebabkan kita tak boleh buat benda tu. Seperti yang dilakukan oleh datuk nenek kita, adunan untuk kuih ros boleh dibuat sendiri. Bab yang paling remeh dan memakan masa ialah semasa proses menggoreng. Ini penting supaya bentuk kuih ros yang dihasilkan cantik dan tidak mudah patah. Selain itu, tahap kepanasan minyak juga memainkan peranan penting. Minyak pun kita kena ada satu dia punya pedoman untuk kita ambil dia punya kepanasan dia. Dekat situ pun kita, macam saya suka main dia punya api dia. Kalau saya tengok terlampau minyak terlampau panas, saya akan kecil sikit api dia. Kalau dia terkurang, dia macam lambat masak, saya akan besarkan sikit api dia. Tapi dia memang ada satu tahap yang balance lah antara minyak dengan dengan dough yang kita nak goreng itu. Memang ada satu padanan dia. Di beberapa tempat, kuih ros juga dikenali sebagai kuih loyang, kuih sarang tebuan dan kuih goyang. Ini kerana selepas acuannya dicelup dalam adunan tepung cair, ia perlu dicelupkan pula ke dalam minyak yang panas dan digoyang-goyangkan agar tanggal. Manakala nama ros dan kuih sarang tebuan pula timbul dipercayai berikutan bentuknya yang menyerupai bunga ros atau sarang tebuan. Begitu juga dengan nama loyang, dipercayai mungkin kerana acuannya diperbuat daripada logam loyang. Kuih ini asalnya berwarna keemasan dan sesuai dengan peredaran zaman, pelbagai warna dan perisa digunakan. Dan mungkin kerana itu, ia turut menjadi antara bahan jualan harian seperti yang dilakukan oleh Ramli Hussein. Segmen tradisi kita, Buletin TV9.